2.2 kita dah masuk quantum mechanics, di mana kalau tengok balik kuliah kita define apa tu orbital, explain dia ada kena-mengena dengan quantum numbers. Lepas tu ada nak kita lukislah bentuk shape orbital tersebut. Okay, so quantum numbers tu apa? Kan ingat balik masa tu 2.1 kita tak boleh nak detect kat mana position elektron. So quantum number ni dia solvekanlah problem macam mana kita nak jumpakan elektron dan nak kira tenaga lah elektron tersebut. Sebab ingat tadi Bohr atomic model dia tak boleh nak dia hanya untuk satu elektron saja. Kalau lebih tak boleh nak kira lah, tak boleh nak tak boleh pakai lah untuk lebih daripada satu elektron. Okay, so untuk quantum number, quantum mechanics ni diintroducekan konsep orbital. So kalau tengok orbital tu apa, dia 3-dimensional region in space around nucleus with high probability of finding electron. Dia macam konsep, okay, awak dalam satu bekas tu, dalam bekas tu ada lalat tadi tu kan. So kita tahu dalam bekas tu, kita tahu kat situlah kawasan di mana nak jumpa lalat tu adalah sangat tinggi. Tapi dalam bekas tu lah, kita tahu dalam bekas, bukan bekas lain, kita tahu bekas tu je. Kat dalam bekas tu yang kita tahu, okay, kat dalam bekas ni yang nak jumpa lalat tadi tu paling tinggilah nak jumpa. So samalah konsep orbital. So orbital, ikutlah orbital tu ada orbital 1s ke 2s ke 3s. So lagi besar dia punya energy level dia, lagi besar lah juga dia punya size orbital tu. Kalau kau tengok. Dan kat situlah dia punya taburan nak jumpa elektron tu ataupun taburan nak jumpa elektron paling tinggi lah. Cuma yang warna biru tu dia punya, saya nak cakap, dia punya pinpoint kat mana elektron tu berada kononnya lah. Tapi masih lagi dalam sekitar 1s. Sebab ingat nanti kalau ingat balik dalam kuliah, S orbital dalam bentuk spherical lah. Sebab dalam bentuk bulat. So kalau tu yang nampak dia punya elektron tu dalam keadaan bulat gitu. Okay. So untuk kita nak pinpointkan kat mana position elektron tadi, tu kita guna sebagai quantum number, set of quantum number. So quantum number tu dia ada N, possible quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, electron spin quantum number. Kena ingatnya nama-nama ni, kalau salah nanti salah jugalah buat punya ni, kalau soalan tanya. So kena ingat dia ada N, L, M, S. So dia punya susunan N, L, M, S. So ada empat quantum number lah. Dia merangkumi untuk satu set quantum number. So kalau ingat balik, N tu untuk energy level ataupun size. So bila lagi besar awak punya nombor ataupun nak punya energy level, besarlah juga size dan besarlah juga dia punya tenaga. Okay, kalau angular momentum quantum number atau nama lain dia azimuthal quantum number, which is dia guna huruf L, dia yang menentukan bentuk awak punya orbital tu, dan dia akan refer pada nilai N. Dia start daripada N tolak 1. So sekiranya awak punya contoh awak punya N equals to 1. So L awak hanya ada kosong sajalah. So contoh kalau N equals to 2, L awak boleh start daripada kosong dan 1 sebab sampai N tolak 1. Itu nilai L. Dan L tadi dia menentukan shape ataupun bentuk orbital tersebut. Nilai L tu. So kalau L sama dengan kosong, so awak punya pada N equals to 1 hanya ada orbital S saja. So kalau pada N equals to 2, kiranya dia ada dua orbital lah. Dia ada S, dia ada P orbital. So kalau tengok nombor, dia memang ikut nombor tu lah. Kalau kosong, 0, S orbital bentuk dia spherical. Kalau L equals to 1, dia akan jadi P orbital, which is bentuk dumbbell. So kalau L equals to 2, D orbital, kita panggil sebagai D, dia punya annotation dan dia punya shape dia sebagai clover leaf. Tu contoh bentuk lah, which is nanti awak akan belajar untuk lukis. Okay, magnetic quantum number. Magnetic quantum number pula, dia tentukan orientation. Senang cerita, dia menentukan berapa banyak orbital yang ada untuk awak punya orbital tadi lah. Contoh S ada berapa orbital, P ada berapa orbital, kalau D tadi ada berapa orbital. So dia akan refer pada nilai L awak. So contoh kalau L awak dah tadi
Contoh, kalau L awak sama dengan kosong, M awak hanya kosong je lah. Tak ada negatif lah, mana ada negatif kosong. Kalau contoh L awak dah 1 sama dengan 1, M awak boleh start daripada negatif 1, kosong ataupun positif 1. Kalau L sama dengan 2, lagi banyak lah awak punya M. Ada start daripada negatif 2 sehinggalah positif 2. So ni bilangan M awak tu akan menentukan berapa banyak orbital tersebut. Contoh kalau tadi L awak, kita tahu L sama dengan 1, dia adalah P orbital. P subshell. So untuk P orbital, dia ada 3 orientation sebab kita start daripada negative 1, 0, positive 1. Bermaksud ada 3 orbital P. Kita labelkan dia sebagai PX, PY, PZ. Kenapa? Sebab dia mengikut paksi tu. So kalau PX tu, dia pada paksi X. Kalau PY, dia pada paksi Y. Kalau Z, dia pada paksi Z. So kalau contoh tadi L sama dengan 2, bila kita senaraikan M awak ada negatif 2, lepas tu negatif 1, lepas tu kosong, positif 1, positif 2. So nilai M awak, total value M ada 5. Bermaksud tadi ingat L awak untuk D orbital. So untuk D orbital bermaksud ada 5 D orbital lah sebenarnya kita nak bagi tahu kat situ. Mengikut ada 5 orientation M tadi. M awak ada 5 orientation bila L equals to 2. So maksudnya D orbital ada 5 bentuk. Tu nanti awak hari tu awak tengok ada 5 bentuk D orbital lah. Mesti kena tahulah juga nak kena lukis tu macam mana. Okay, last untuk S adalah electron spin quantum number. Electron spin quantum number guna huruf S dan dia menentukan direction elektron tu bergerak. So nilai dia hanya negative half ataupun positive half, nak menunjukkan clockwise ataupun anti-clockwise. So electron spin ni macam mana? Dia nak cakap, okay, kita tahu kita anggap bumi tu elektron. So kan bumi kan akan mengelilingi matahari, betul? Sama juga dengan kes elektron akan mengelilingi nukleus. Sambil dia pusing mengelilingi nukleus, awak punya elektron pun still akan pusing sama macam bumi ni. Nampak dia berputar-putar ni. Sambil dia mengelilingi matahari, sambil tu dia berpusing atas paksi dia tu. Dah lah dia pusing mengelilingi matahari. Lepas tu dia pusing juga dalam masa yang sama. Itulah electron spin quantum number. So dia hanya ada positive half dengan negative half sahaja. Which is sebenarnya nak bagi tahu setiap orbital awak tu hanya boleh masuk 2 elektron sebab ada 2 nilai spin sahaja. Okay, ni yang contoh saya dah bagi kat kuliah, dia punya relationship. So tadi saya bagi tahu dah, bila n equals to 1, L awak sama dengan kosong, M awak hanya ada 1 je. Maksudnya orbital untuk S orbital tadi ni kan L sama dengan bila S sama dengan kosong, jadi S orbital. Bermaksud untuk S orbital, awak hanya ada 1 orbital sahaja. So macam mana kita nak namakan orbital tersebut? Kita namakan jadi 1s lah. Ada macam tu. So untuk satu orbital 1s ni, elektron ni hanya boleh masuk 2 sahaja. Tapi kalau kes untuk L sama dengan 1, untuk L sama dengan 1, kita dia ada 3 orientation. Bermaksud ada 3 orbital P. Sebab tu ada PX, PY dengan PZ. So setiap PX, PY, PZ ni kita boleh masuk 2 elektron. Sebab tu total elektron yang boleh masuk untuk orbital 2P adalah sama dengan 6 elektron. Kalau untuk yang L sama dengan 2, which is D orbital, D orbital orientation ada 5. So maksudnya ada 5 orbital untuk D orbital tadi. So 5 darab 2 sebab tu total elektron boleh masuk sebanyak 10. Tak faham tanya dalam kes ni. Soalan dia kalau nampak macam payah je nak belajarnya, tapi bila tanya soalannya tak punya susah pun. Awak just kena tahu, kena faham konsep NLMS tadi lah. Apa differ pada siapa. Kalau L akan refer pada N, M akan refer pada L, S ni nilai S tadi spin quantum number tu, elektron spin quantum number dia independent lah. Nilai dia hanya negative half dengan positive half. Okay, ni kalau contoh
kita start daripada N. N1 ada 2, 3 dengan 4. Ni sebenarnya saya dah bagi ataupun saya dah buat masa kat kuliah pun sama je. So yang kedua adalah nilai L. So bila N sama dengan 1, L awak sama dengan kosong. Kalau N sama dengan 2, awak ada kosong dengan 1. Kalau 3, kosong, 1, 2. Kalau 4 pula, start dari kosong, 1, 2, 3 lah. Sebenarnya sambung kat atas lah. Okay, so kalau nilai M, so kalau ingat balik bila ni L sama dengan berapa? Okay, pada nilai M pula. So kalau nilai M, kita refer pada nilai L. Dan L awak sama dengan kosong, M awak kosong je lah. Untuk yang N equals to 2, sini kosong. Sini negatif 1, kosong, positif 1. Contohnya lah, saya letak je lah. Sebab ingat bila orientation sebenarnya kita tak tahu orientation dia tu mungkin sebenarnya start daripada kosong, mungkin start daripada positif 1. Sebenarnya orientation tu tak kisah pun mana-mana demi nilai. So letak je lah. So ni negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So dah seterusnya lah. Okay, apa maksud kegunaan quarter number untuk nak tentukan position? Okay, contohnya elektron awak berada pada N equals to 3, L equals to 1 pada M sama dengan kosong. Dia berada di sini. Saya ingat pula saya lukis. Okay, dia berada kat sini. Okay, elektron awak berada kat tengah-tengah tu. Okay, tadi dah tahu dah ini ni 1s, ni orbital 2s, ni 2p, ni 3s, ni 3p, ni 3d lah. Kita namakan orbital dia macam tu. Okay, so sekarang soalan boleh tanya, sila bagi quantum number, a set of quantum number untuk elektron yang ni warna merah ni. Sila bagi a set quantum number untuk elektron ni. So macam mana kita nak buat? Dia kena ingat, satu elektron hanya ada satu set quantum number. Seorang, mesti ada seorang IC je lah. Tak adalah lebih daripada satu IC, betul? Dan IC dia macam alamat dia jugalah, di mana kedudukan ataupun position elektron tersebut yang kita boleh nak jumpa. So sebenarnya dia punya alamat, kan dia punya simbol N, L, M, S. Kita nak tulis dia cara macam ni, dalam kurungan macam ni. So buka kurungan, so N sama dengan 3, dia pada energy level 3. Lepas tu tengok dia pada L equals to 1. Sebab kenapa? Dia pada P orbital. So dia bila P orbital, P L sama dengan 1. Kalau tengok orientation dia berada pada nilai kosong. So letaklah kosong awak punya orientation tu, M awak. Dan spin, kita tak tahulah arrow atas ke bawah ke menunjukkan positif ataupun negatif. So ikutlah awak nak letak atas positif mungkin lah. So dapatlah satu set quarter number untuk elektron yang pada 3p tu. Macam gitu je sebenarnya. Nak bagi tahu sebab soalan selalunya hanya minta bagi set, a set. Kita tengok juga plural ke singular ke dia minta. A set ke satu ataupun semua elektron dalam awak punya orbital tu ke. So kena pastilah soalan juga. Kalau dalam kes ni dia minta satu set saja. Kenapa? Sebab satu elektron saja. Okay, mungkinlah pada tempat yang sama kita ada satu lagi elektron tapi spin dia ke bawah. Satu lagi quarter number dia, alamatnya sama je. Cumanya yang berbeza hanyalah dia punya elemen je. Mungkinlah bilik dia lain. Dia bilik sebelah positif, bilik sebelah dia negatif. Macam tu. Macam COVID pula kan. Okay, so macam tu lah. Dia masih lagi pada kawasan yang sama, orbital yang sama pada 3p dan pada orientation yang sama. Tapi dia punya spin tu berlainan. Seorang spin positif ataupun clockwise, seorang lagi anti-clockwise. So sebenarnya nak bagi tahu tadi, satu orbital hanya boleh masuk 2 elektron saja. So ini cara nak tulis quantum number, a set of quantum number. Ni tadi just bagi tahu balik, N tu apa, L apa, M apa, S apa. So tengok balik dia punya reference tu, S sahaja yang independent, which is positive half ataupun negative half. Ingat kena tulisnya dia punya sign, positif ataupun negatif sama juga dengan nilai M, dengan nilai L. L tak ada positif negatif. Kalau M negatif positif kena tulis dia punya sign sebab dia ada sign negatif dengan positif. Okay, ni shape. Ni kalau tadi spherical, S orbital. So kita nak tadi cakap kan bila N awak lagi besar, awak punya size pun lagi besar. So bila kita nak lukis,
pastikan bila kita nak comparekan YS dengan 2S, tadi saya dah bagi tahu dalam kuliah, awak punya paksi kena sama. Lepas tu hanya bezanya pada dia punya size lah, ataupun kita nak bagi tahu dia punya energy dia berbeza. So bila kita nak comparekan 1S, 2S ataupun dengan 3S, pastikan lukis tu kena paksi dia adalah sama. Ni kalau kita nak comparekan, ni p orbital pula, bukan nak comparekan, kita nak lukis p orbital. So soalan kadang-kadang dia suruh lukis, okay sila draw untuk p orbital. So bila nak lukis p orbital, awak kena lukis ketiga-tiga di mana secara separate. Kena lukis pz lain, px lain, py lain. So memang kena lukis macam ni lah. Dan untuk ketiga-tiga p orbital ni, kena guna paksi yang sama. Kenapa nak guna paksi yang sama? Supaya kita nampak orientation tu. Nampaklah seorang diri, seorang terbaring, seorang sengit. Nampaklah orientation tadi tu. Sama juga, ni pun sebenarnya kalau paksi tu tak kisahlah. Kalau awak dari side yang tegak ni adalah Y, so yang lain tu mesti Y lah. Kalau dah tegak tu awak decide sebagai Z, so tegak awak yang pada paksi yang lain tu pun Z juga. Sebenarnya paksi tu tak kisah pun mana-mana, kau nak tunggang terbalik pun tak ada masalah. Tapi pastikan bila nak lukis satu lagi paksi, kena ikut yang asal, ikut yang sebelumnya. Okay, ni yang d orbital. So, tadi dah bagi tahu d orbital dia ada 5 orbital. Inilah d orbital yang kena tahu juga lukis. So dia ada dyz, dxz, dxy, dy squared minus y squared dengan dz squared. So ini bentuk-bentuk dia. So harapnya boleh lukis. Dia sebenarnya kalau nak lukis, susah nak tunjuk kat sini. Bila lukis, tak kisahlah awak punya paksi Z, Y, X ke. Okay, contohnya, kita nak guna paksi ataupun kita nak lukis untuk YZ. Maksudnya apa maksud YZ? Dia hanya gunakan pada paksi Y dengan paksi Z sahaja. So cara nak lukis, kita tahu dia guna paksi Y dengan paksi Z. Okay, paksi Y yang dalam plane tu, yang tengah tu kan, maksudnya yang horizontal. So apa saya buat, saya selalu buat pakai pensel. Yang paksi yang lain ni pakai pen, tak kisah, sebenarnya pakai sebab draw pakai pensel. Tapi untuk contoh warna hijau ni, saya guna pensel tapi macam tak adalah tekan. Sekadar macam saya nak cakap lukisan yang tak adalah tekan sangat. Maksudnya sekadar saya nak cakap sketch saja. Buatkan titik-titik secara parallel dengan paksi Y, and then dia guna paksi Z. So kita buat pula line putus-putus sama-sama pada parallel dengan paksi Z. Okay. Pastikan sehingga dia bertemulah dengan dua line parallel tadi. Untuk parallel Y dengan parallel Z tu. Okay, so apa saya buat seterusnya, yang cantuman tu saya akan buat yang sebab dia bentuk dumbbell. So bentuk yang macam bulat gitu kan. Tak adalah bulat tapi dia bentuk dumbbell. So saya akan kenakan awak punya hujung tu sehingga awak punya titik pertemuan parallel Y dengan Z tu. Contoh ni lah. So dapatlah, tapi tu kena lorek. Pastikan lorek lepas tu bila lukis. Lorek. So dapatlah awak punya DYZ. Lepas tu nanti yang hijau tu kena padam. Maksudnya hijau tu kena padam. Sebab hijau tu tidak termasuk dalam awak punya lukisan orbital. Mana ada. So pastikan padam yang warna hijau tu, tak nampak. So nanti dapatlah awak punya lukisan, hilang dah. Lukisan untuk orbital DYZ. Macam tu je lah. Susah nak tunjuk kat sini. Okay, seharapnya boleh cuba try lukis. Sebab tu yang kalau perasan dia buatkan plane ni supaya nampak dia pada paksi Y dan juga paksi Z. Okay, tengok pada soalan. Saya go through sikit je. Soalan untuk 2.2 ni sangat simple. Tapi simple pun awak kena faham jugalah. Okay, dia kata yang contoh 24 ni dia suruh describe types of subshell. Maksudnya dia hanya minta bagi tahu orbital apa. Okay, dia suruh bagi tahu orbital apa untuk set tersebut. Okay, contoh kalau yang A.
Okay, awak tahu dia sama dengan 1. N sama dengan 1. Tapi tengok pada L. Ingat nak tentukan orbital, kita tengok pada nilai L. So L awak, yang A awak, L awak sama dengan kosong. Maksudnya orbital apa? Kalau kosong tadi. Anyone? Masih lagi di situ? S. S. Orbital S. So sebenarnya jawapannya, dia minta orbital apa? Orbital S. Awak tahu orbital S. Lepas tu ada tahu dah dia punya energy level dia berapa, quantum number, principal quantum number dia berapa. So sebenarnya jawapannya pun, kalau contoh yang untuk A, jawapannya minta 1S. Kalau B, B senang je, kita pergi tiba-tiba E. Okay, ingat E, tengok pada L equals to 2, tadi L equals to 2, dia, bila L equals to 2, dia adalah D orbital. So tapi dia punya nilai principal quantum number sama dengan 4, so dapatlah yang E, jawapan E 4D. Boleh? Soalan tanya macam tu je, so jawapan dia macam tu je. Soalan hanya tanya describe the types of subshell designated by the following set quantum number. So kita kena ingat bila kita nak tentukan subshell ataupun orbital, kita review pada nilai L. And then dia dah bagi tahu dah nilai N, letaklah nilai N tu berapa. So jadilah 4D dengan 1S. Bolehlah try B, C, D. Senang je. Okay, kalau yang 25 ni tanya kenapa salah. Kenapa untuk set yang diberi tu adalah tidak diterima. Kenapa the following set tu tidak terima. Okay, kalau tengok yang A, tengok nilai. Bila N equals to 2, L awak senaraikan, L awak boleh kosong dengan 1. Sebetulnya L. Bila L sama dengan kosong ataupun 1, M awak boleh start daripada negatif 1, kosong dengan positif 1. So betul lah. Okay, tapi tengok nilai S. So nilai S tadi hanya boleh positif half dengan negatif half. So kenapa? Cakap je lah. S, value of S is supposed to be S equals to positive half and S sama dengan negative half. So S equals to 1 is unacceptable. Macam tu je bila kita nak jawab. So kalau yang tengok yang B, kalau yang B pula, bila N sama dengan 3, L should be 0, 1, 2. Betul? Tapi yang dibagi ni 3. So salah lah kat situ. Kenapa salah? Bagi tahulah when N equals to 3, L should be 0, 1 and 2 only. So L equals to 3 is unacceptable. Tidak diterima lah bila L equals to 3. So tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab L equals to 3. L hanya boleh ni sahaja 0, 1, 2 sahaja. Kalau yang N equals, yang C pula, kenapa tak betul? Sebab tengok nilai M awak. Dah bila L awak sama dengan 1, ingat balik bila L sama dengan 1, M hanya boleh negatif 1, kosong dengan positif 1 saja. Mana boleh positif 2? So maksudnya bagi tahulah when L equals to 1, M should be negative 1, 0 and positive 1 only. Sebab tu M equals to positive 2 is unacceptable. Macam tu je jawab dia. Soalannya senang je, janji, tapi maksudnya kena faham lah quantum number. Okay, yang ni, which are the following subset are allowed? Explain your answer. So samanya konsep macam tadi, contoh 2D. 2D ni boleh ke tak boleh? Kalau tak tahu, senaraikan dulu. Bila N equals to 2, L awak hanya boleh kosong dengan 1 sahaja. Di mana hanya ada S dengan P orbital sahaja. Ada D orbital ke? Boleh ke D orbital? Tak boleh. So macam ni kita nak explain, bagi tahulah bila N equals to 2 hanya boleh 0 and 1. Maksudnya hanya boleh S dengan P orbital sahaja. So 2D are not allowed. So, maksudnya 2D tak boleh. Kalau anda tengok pula untuk 7S, macam mana nak buat? Itu maksud saya, kena senaraikan dulu. N equal to 7. Bila N equal to 7, L awak boleh kosong 1, 2, 3, 4 sampai dah berapa. Lepas tu kena ingat, dia bagi tahu S. Maksudnya S dia kena S sama dengan kosong. So boleh tak wujud 7S? Boleh. Okay. Boleh, kenapa? Sebab S dia ada L sama dengan kosong. Kalau 3F pula, senaraikanlah
n equals to 3. Bila n equals to 3 hanya ada kosong, 1 dengan 2. So hanya ada orbital S, P dengan D. 3 ada ke? Sebab kena ingat bila L sama dengan 3 saja, which is F orbital. So ada ke L equals to 3? Tak ada. So maksudnya 3F tak boleh. Okay, 27 dengan 28. Okay, dia suruh bagi possible quarter number untuk, maksud saya n elektron. Ni pun n elektron. So sila hanya bagi satu set sajalah. Okay, contohnya bagi je lah apa-apa, bukanlah apa-apa tapi berkisarkan awak punya orbital lah juga. Okay, sorry saya ambil masa sikit ni last. Okay, contoh saya ambil 3S. Okay, awak tahu bila 3S, keluarkan dia punya nilai-nilai quarter number dia tu, principal quarter number. N equals to 3. Kita tengok untuk A. Bila S orbital sama dengan kosong. Bila S sama dengan kosong, M awak sama dengan kosong juga. So S awak boleh positive half ataupun negative half. Dia minta satu elektron dan dia minta a set. Ingat satu elektron untuk satu set saja. So just buat je lah satu set sahaja. Nilai S ambil je lah mana-mana sebab dia minta satu set saja. So ini jawapan untuk A. Contoh kalau untuk B, N equals to 4. So bila N equals to 4, lepas tu pula dia kata for F. F L equals to 3. So bila F equal to 3, M awak boleh negative 3 sampailah positive 3. So bila nak buat set quarter number, tu dah lah 4, 3. Ambil lah mana-mana nilai M sebab dia tak kisah pun. Mungkin letak kosong je paling senang. Lepas tu letak je lah nilai S. Dia minta a set untuk satu elektron saja. Okay, good. Okay, tak apa ni nanti kita akan sambung. Okay, sebelum kita habis, ada apa-apa sila tanya, nanti saya akan sharekan ni dekat dalam VC.